Saya anggap majlis ini sebagai satu majlis yang menepati falsafah satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kenapa saya kata bahawa majlis ini dan pembukaan UTC ini mencerminkan falsafah tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk projek dan tindakan yang memberi banyak manfaat pada rakyat. Pertamanya, konsep satu Malaysia menjadi realiti dan kenyataan. Bumi Kenyalang Sarawak ini adalah contoh terbaik konsep satu Malaysia. Yang kedua, rakyat didahulukan. Cuba kita fikir sejenak. Kita merenung seketika. Bagaimana kewujudan UTC ini, fungsinya dan waktu perjalanan perkhidmatan di sini. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, dalam pengalaman kita, adakah mana-mana negara di dunia yang mampu mewujudkan pusat transformasi bandar UTC seperti mana yang telah dilakukan oleh kerajaan kita di Malaysia? Tadi Datuk Petinggi Adnan Satem, Ketua Menteri Sarawak, dia beri saya rating boleh tahan. Boleh tahan sebab cuba bayangkan 47 jenis perkhidmatan di bawah satu bumbung. Nak tukar, nak dapat pasport baru, nak tukar pasport lama, pasport antarabangsa dalam tempoh 1 jam sahaja. Boleh kita lakukan perkara tersebut. Kalau nak perolehi my card pun dalam 1 jam. Kalau nak buat, nak bayar bil elektrik, nak bayar apa lagi? Kena saman kompaun dan sebagainya, semuanya boleh dibuat di bawah satu bumbung, yakni di UTC Kuching, Sarawak ini. Tambah lagi, saya difahamkan child care center di sini sangat popular, dapat sambutan yang cukup hangat. Dan satu lagi perkara yang sangat menarik ialah di sini wujudnya food court yang diberi nama Top Spot Restaurant yang sangat popular di kalangan penghuni-penghuni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang putih, falsafah ataupun peribahasa orang putih ada sebut, the proof of the pudding is in the eating. Dan sejak ianya dibuka pada September tahun sudah, sehingga Januari 2015, UTC ini telah dikunjungi oleh lebih 260,000 orang dalam tempoh tersebut. Bukti yang jelas bahawa the proof of the pudding is in its eating. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kata bahawa falsafah pencapaian diutamakan ataupun rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan
pusat ini menjadi kenyataan dalam masa hanya 12 minggu sahaja. Satu tempoh masa yang begitu singkat sekali, kita telah dapat menjadikan pusat ini sebagai satu realiti. Kosnya 48.5 juta, termasuk lift, 2 buah lift dan eskalator seperti mana yang kita lihat sebentar tadi. Inilah sumbangan kerajaan pusat kepada rakyat negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sebut di sini bahawa dalam usaha kita untuk melakukan perubahan, mentransformasikan negara kita, kita perlu kepada pemikiran dan strategi yang kreatif. Saya selalu sebut, bagilah saya penyelesaian yang kreatif, ataupun please give me creative solution. Inilah hasil daripada saranan tersebut apabila kita melakukan pencambahan fikiran dan kita mencabar diri kita untuk mencari creative solution, maka kita dapat mewujudkan perkhidmatan UTC ini yang tak mampu dilakukan oleh mana-mana negara yang lain. Semoga dengan terlaksananya UTC ini akan menambahkan lagi keyakinan rakyat kepada kerajaan bahawa kita amat committed dan kita amat serius untuk terus melakukan bukan saja penambahbaikan tetapi mentransformasikan negara kita, sama ada di kawasan bandar maupun di luar bandar. Seperkara lagi yang saya ingin menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa saya telah diserahkan kepada tangan saya sebentar tadi satu peta lawatan saya ke negeri Sarawak sejak saya jadi Perdana Menteri sehinggalah pada hari ini. Tan Sri Alfred Jabu telah merakamkannya dalam peta yang ada di dalam tangan saya. Peta ini 2 helai ataupun 2 muka. Dan saya belik dan saya tengok sebentar tadi, ada tempat di mana saya telah melakukan 5 kali lawatan sejak tahun 2009. Dan ini menunjukkan bahawa sebagai Perdana Menteri, saya amat komited untuk bekerjasama dengan Ketua Menteri Sarawak dan semua pemimpin-pemimpin negeri Sarawak bagi menentukan masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperkara lagi yang saya nak sebutkan di sini ialah bahawa tahun ini kita akan beri satu program khas kepada imam-imam dan pengurusi-pengurusi JKK negeri Sarawak, di mana 200 orang di kalangan imam dan pengurusi JKK negeri Sarawak akan dipilih untuk menyertai program khas haji Yayasan 1MDB. Mudah-mudahan 200 orang bakal jemaah haji ini akan dapat menunaikan rukun Islam kelima ini, mengerjakan ibadat haji di tanah suci dengan sempurnanya, insya-Allah.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ambil maklum bahawa negeri Sarawak ini amat luas. Kita telah melancarkan round pertama ini. Kita nak buat UTC di setiap ibu negeri. Lepas pusingan pertama ini sudah selesai dan kita bolehlah timbang pusingan kedua, iaitu memenuhi saranan Ketua Menteri Sarawak tadi, buatlah pusat-pusat yang lain sebab negeri Sarawak ini amat luas, dia kata. Jadi kalau hasil kita bertambah, kalau tuan-tuan bayar GST nanti, bukan cukai baru ya, cukai gantian, tidak membebankan. Tapi kalau hasil negara bertambah, insya-Allah kita akan melakukan yang terbaik untuk rakyat negeri Sarawak dan negara pada keseluruhan.